Suasana berkempen untuk pilihan raya kali ini. Dan hari ini macam-macam cerita lah kan. Orang yang hadir saja ke tempat ataupun penamaan calon di mana-mana, untuk mana-mana wakil saja yang boleh bagi tahulah kan mengenai suasana tu. Yang tak pergi tu Wallahualam. Jadi korang mungkin boleh kongsi dengan suasana penamaan calon hari ini. Dan saya nampak gelombang kerajaan perpaduan hari ini biru merah membanjiri perjalanan penamaan calon PRN hari ini lah, di seluruh negara, iaitu di 6 negeri, bukan seluruh negara, di 6 negeri PRN. Pagi tadi bersama dengan Perdana Menteri untuk Dewan Undangan Negeri Sungai Tua Hulu Kelang juga Gombak Setia yang meletakkan calon Datuk Seri Amiruddin Syari, Juwairia Zulkifli dan juga Datuk Megat Zulkarnain Omardin. Alhamdulillah semuanya kita nampak berjalan lancar. Jom kawan-kawan sekalian, kita gerakkan saf jentera kita untuk PRN ini berkempen secara rasional dan berhemah. Pastikan kemenangan milik kita, milik kerajaan perpaduan. Abaikan mereka yang hanya terkenal dengan kata domba dan fitnah itu. Tapi kita tak boleh lah abaikan sangat kan. Nampak sekarang ni diorang dah mula macam macam mana saya nak kata, hilang punca lah. Yang akan tamat kerjaya politik apa tu? Politik apa? Jenis sembuh. Kalau tak nak sila keluar daripada live saya. Saya tak invite pun korang untuk masuk live saya. Kan? Dan Alhamdulillah selesai sudah hari ini penamaan calon. Proses penamaan calon di kawasan 2 masing-masing, dan kepada calon-calon keadilan, calon Pakatan Harapan, calon PH juga PHBN yang telah dipilih masuk bertanding. Berjumpalah rakyat di bawah seramai mungkin, peringatan pada calon-calon. Ukuran sebenar menang kalah itu betapa tangkasnya jentera-jentera mereka ini. Dan jaga jentera yang akan bekerja sepenuh masa lah. Juga untuk calon-calon ini kena jagalah jentera bawah dia kan. Terang kepada rakyat tawaran dan idea untuk membantu mereka, dan amanah dan tugas calon-calon ialah untuk memudahkan kehidupan rakyat, bukannya untuk menggunakan rakyat tu untuk kepentingan peribadi kan. Okey, dan hari ini saya nampak di berita, banyak di portal-portal berita PAS dikatakan telah memboikot proses penamaan calon Presiden Gerakan, iaitu Datuk Dr. Dominic Lau, di Dewan Undangan Negeri Daun Bayan lepas. Dan kita nampak selepas tiada jentera PAS dikatakan hadir untuk memberi sokongan kepada Dominic di Dewan Bukit Belah tu. Jadi Dominic Lau yang tiba di pusat penamaan calon pada pukul 8 pagi hanya ditemani tak sampai 100 penyokong, dipercayai hanya wakil daripada wakil jentera gerakan lah dan juga Bersatu. Jadi telah pun mereka ni nampak tidak berapa sepakat lah. Saya tak heran pun sebenarnya kalau kita kata mereka tidak sepakat, sebab kalau kita dapat lihat masa mereka bersama dengan BN dan juga PAS ni bersama BN dan juga Bersatu, dia juga tak sepakat dalam banyak hal. Dan cenderungnya PAS ini walaupun ada komponen BN bersama-sama dalam kerajaan masa tu, nampak lebih cenderung kepada Bersatu lah. Okey, dan ada satu perkara yang saya rasa agak lucu, iaitu berkenaan dengan tipu sijil ni. Sebab ada 4 calon daripada Perikatan Nasional, sama je universiti, jurusan pun sama, semuanya sarjana pula tu. Sarjana Pentadbiran Perniagaan Marshall, Universiti Huntington, Amerika Syarikat. Jadi biar betul takkan sama sebiji. Maknanya diorang ni sama-sama ambil saja jurusan yang sama universiti. Jadi universiti ni kalau kita Google
Universiti Huntington ni adalah universiti private untuk Kristian. Takkan dapat lebay nak mengaji dekat satu universiti yang terang-terang dia memang dia tulis untuk orang Kristian. Christ University. Christ University. So lepas tu dia keluar kenyataan bahawa kesilapan teknikal 4 calon PN Kedah sama je universiti. Tapi dalam 2 calon itu, antara 4 calon tu, 2 calon adalah profil dia sama. Kerjaya dia pegawai PKNIK tak silap. PKINK. 2 calon tu. Jadi takkanlah itu pun tersilap juga kan. Jadi dia orang ingat orang takkan pergi compare lah. Jadi kita dah sinonim dengan Perikatan Nasional yang dengan CJ tipunya ni. Sebab pernah ada lah sebelum ni jadi satu tanda tanya mengenai CJ tipu ni kan. Jadi bagi saya kesilapan teknikal tu cuma alasan nak tipu walaun sahajalah. Yang sebenarnya memang cubaan nak tipu sijil. Saya rasa lah sebab mereka ni takkanlah tak check, double check dulu sebelum release. Betul tak? Dulu masa PRN Melaka, bekas Pesuruhjaya PAS Melaka pun sampai sekarang masih gagal menunjukkan CJ Al-Azhar dia. Benda ni dah jadi biasa buat puak-puak yang suka tipu sijil ni. Jadi semalam pun antara Tuan Ibrahim Tuaman dan versus ni Abdul, pasti salah seorang yang menipu atas kenyataan masing-masing. Tuan Ibrahim Tuaman kata ni Abdul tak nak bertanding, tapi ni Abdul kata permintaan dia ditolak oleh PAS. Jadi salah satu mesti membuat kenyataan yang tipulah. Senang cerita, I cannot find a word for that. So berbalik kepada KCJ calon hari ini, jika sekalipun tak menipu, ia menunjukkan ketidakcekapan puak-puak PN ini, terutama PAS dalam attentive to details. Maknanya golongan macam ni tak sesuai menjadi pemimpin lah. Kalau CJ pun korang tak berikan perhatian, apakah lagi isu-isu yang besar. Tengok isu Tuan Ibrahim Tuaman yang duk sign projek tebatan banjir ajalah kan. Kita tengok di situ. Golongan ini kalau nak memerintah pun macam kartun rasanya. Dia benda-benda kecil macam ni pun dia boleh akui itu adalah satu kesilapan dan sebagainya. Dan kita tak asing lagi berkenaan dengan mereka ni pun pernah. Thank you Captain Hans. Thank you so much. Okay. Dan mereka pernah mengakui bahawa mereka tersilap buat perjanjian dengan Lizzie Standarko berkenaan dengan tanah di Lembah Sirih tu. Jadi banyak sangat yang silap ni kan. Takkan tak pernah belajar daripada kesilapan dia sendiri. Jika ia je kesilapan teknikal, keluarkanlah poster baru sekarang. Sampai ke law ni, posting itu masih ada lagi kan. Masih tak nampak lagi poster yang baru yang untuk menggantikan sebenarnya kelayakan sebenar calon-calon itu adalah apa. Kalau itu adalah salah tulis ataupun salah copy and paste, okay, terlupa nak tukar sebab korang copy and paste dia punya format tu, lepas tu korang masukkan gambar calon, lepas tu korang lupa nak tukar. Sekarang ni keluarkanlah poster baru, kita nak tahu sebenarnya profil dia apa. Itu saja. Jadi apa yang lama sangat sebenarnya yang nak ambil masa untuk keluarkan poster yang baru. Jadi krisis ketidakcekapan puak-puak ini telah menandakan bahawa mereka ini jadi tanya how to rule the country lah, how to rule a state. Kalau dah benda macam ni pun tak boleh kalau kita kata jadi kesilapan lah, benda kecil pun jadi kesilapan. Budak universiti pun pandai buat. Okay, sorry. Ada jiran datang kat rumah.
Okey, jadi berkenaan lagi satu lah. Aku tengok banyak posting-posting di Facebook lately. Saya nampak yang telah mengatakan harga barang dah stabil. Banyak yang posting-posting menunjukkan receipt dan saya paling kelakar adalah, paling lucu saya nampak ada satu posting berkenaan dengan harga barang ni. Dia tunjuk receipt berharga RM163.70 tapi troli dia kosong. Tapi kena bayar RM163.70. Okey, lepas tu kita tengok pula bil dia. Barang yang dibelinya tu RM17.99 itu nugget. Nugget. Jadi dia beli sampai 4. Total RM71.96. RM72 lah kita letak. Nugget saja RM72. Jadi kau beli nugget sampai 4 bungkus. Saya nak tanya, itu keperluan ke? Kalau kau beli ayam pun dapat 3 ekor dah kot. Mungkin 4 ekor. Sekilo sekarang ni dah RM8 lebih. Betul tak? Paling mahal pun RM9 kot sekilo. Jadi apa keperluannya? Dah dapat berapa kg ayam dah tu? Kalau lah kata RM72 dah dapat 8 kilo ayam. Mungkin dapat 4 ekor kot. Jadi ini jenis orang yang mungkin aku rasa dia sajalah nak buat persepsi bahawa kita nak beli sesuatu, tak kira kuantiti barang tu. Kalau kau beli barang murah, nampaklah banyak dalam troli kau tu. Tapi kalau kau beli barang mahal, kau beli 3 ke 2 barang pun, kalau kau beli, let's say lah, kau beli 2 barang tapi kau beli Ferrero Rocher yang besar tu, yang tu dah berapa puluh ringgit, betul tak? Jadi kena cerdik lah sikit. Janganlah nak tipu orang. Dia seolah nak tipu orang lah kalau macam tu, betul tak? Jadi kita lihat hari ni strategi pelan ekonomi kerajaan baru ni sudah pun nampakkan hasil. Harga barang keperluan harian pun turun sedikit demi sedikit. Sebab itu Perikatan Nasional ni sebenarnya sibuk nak jatuhkan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab kalau lambat jatuhkan Perdana Menteri, harga barang makin turun, rakyat makin happy. Tapi walaupun ni makin sedih, kita nampak makin kecewa. Kenapa? Sebab penurunan harga barang keperluan harian berkadar songsang dengan kekecewaan para walaun. Harga barang turun, walaupun semakin sedih dan kecewa. Lagi turun harga barang, lagi kecewa. Jadi mungkinlah dia akan hadapi masalah mental nanti kot, kan, lama-lama. Sebab apa? Sebab dia terlalu tertekan. Sebab tak dapat nak burukkan kerajaan lagi dah. Lepas tu, dan kita kena tahulah, ayam ni bukan industri kilang magic show. Tiba-tiba boleh banyak stok, tiba-tiba boleh murah gila. Macam tu saja tak boleh. Bila dia murah, thank you so much share. Bila dia murah lah ni, dah tentulah kan. Sebab apa? Kos makanan ayam dah murah. Kalau kos makanan ayam dedak dia tu murah, jadi harga ayam tu akan murah. Sebab penternak ayam ni dia dah cut kos dia dari segi harga makanan ayam tu sendiri. Dan stok banyak sebab kebanyakan reban dah mula buka. Sebab sebelum ni ramai yang gulung tikar, yang tutup, yang kecilkan pengeluaran, kan? Sebab apa? Sebab masa PKP hari tu lah ramai yang terkesan. Dan subsidi dapat tanggung kos dan cukup untuk keuntungan pada harga jualan tu sendiri. Jadi PRU ke PRN ke bukan faktor pun boleh ubah harga ayam ya. Walaupun semua. Tak adanya orang nak buka reban semata-mata PRN, tak ada. Lepas PRN ni harga boleh jadi naik atau turun. Tapi biasanya akan ada faktor demand yang tinggi, khususnya bila dah cuti sekolah nanti, musim perayaan dan sebagainya. Tapi saya lihat kerajaan hari ini berjaya kawal harga barang walaupun musim perayaan, alhamdulillah. Dan stok tak putus macam 33 bulan lepas. Jadi janganlah biar politik tu masuk meresap ke minda walaun, sampaikan walaun buta nak nampak apa yang baik. Jadi mana-mana kerajaan naik pun, isu harga barang akan jadi modal pembangkang, kita tahu, kerana ia isu yang paling dekat dengan pengundi atas pagar dan terus kepada pengundi-pengundi yang bawah ini. Dan fansiter dia tak ambil kisah sangat sebenarnya isu politik. Dia hanya kisah berkenaan dengan how much they spend every day lah. Dan kerana
Dia tak kisah siapa sebut sibuk berebut jadi PM atau MB dan sebagainya. Kadang-kadang dia pun malas nak dengar, dia malas nak ambil tahu. Tapi kalau kerajaan yang ada usik periuk nasib mereka, itu yang boleh bikin diorang ni marah kadang-kadang. So Fansita ni saya tengok banyak media yang naikkan harga barang, media naikkan isu harga barang ni. Naikkan isu harga barang dan seolah-olah kerajaan ni gagal mengawalnya. Jadi dan kadang-kadang ingat tak masa copy paste tu, dulu belanja sebulan 200, sekarang dah 500 dan macam-macam bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dari segi inflasi kita dan kita tengok data dosa, inflasi ni daripada Januari 2023 tahap inflasi ada 3.7%. Lepas tu Februari 2023 3.7%. Mac 2023 3.4%. Pada April 2023 3.3%. Mei 2023 tengok sana bijaksana. Okey, Mei 2023 2.8% tahap inflasi kita. Dan sekarang ini pada Jun 2.4% sahaja inflasi kita. Bayangkan, ini menunjukkan inflasi kita ni makin mereda. Harga barang kita turun berbanding awal tahun dulu. Itu sebabnya kerajaan buat keputusan untuk kekalkan OPR sedia ada baru ni, tak naikkan. Ini adalah walau-walaunya cakap dosa ni tak betul lah, geng kerajaan lah. Macam ada makcik tu seorang hari tu naikkan, dia kata, yang ni kau jangan percaya data-data tu semua dia direka. Ya Allah kak, masa korang jadi kerajaan pun 33 bulan, data tu juga diguna untuk rujuk. DOSEM tu adalah satu agensi perangkaan, Jabatan Perangkaan Negara. Dia dah ditubuh lama dah DOSEM ni, Jabatan Perangkaan ni. Dia segala kerajaan dia yang bagi data. Jadi zaman 33 bulan pun sama juga, mereka juga yang bagi data kak. Masa tu asyik menaik saja dan orang marah masa tu, masa mereka jadi kerajaan. Tapi masa tu kalau naik inflasi, Timbalan Menteri PAS kata apa? Kata ia bukan masalah besar. Presiden PAS cakap supaya jangan salahkan kerajaan. Dia orang cakap kalau ayam mahal tak payah makan ayam. Dan sebagainya. Makan ayam terlalu banyak tak bagus dan macam-macam lagi lah. Dalil-dalil yang keluarkan oleh puak-puak dia tu. Sekarang ni dia orang terpaling champion bab menyalahkan kerajaan. Jadi so far bagi saya kerajaan buat langkah yang terbaik mengenai harga barang. Tapi Alhamdulillah, sampai kita tahulah Allah yarham Salahuddin Ayub pun sendiri turun ke Padang dan sebagainya, dan kita sangat hargailah segala usaha beliau. Alhamdulillah, semoga segala usaha beliau tu diberikan pahala yang berpanjangan lah kepada beliau, insyaAllah. Okey, ada seorang ni aku tengok di media sosial, dia telah buat satu posting berkenaan dengan, ingat tak YB Fahmi Fazil, dia letak gambar yang berkenaan dengan dia hantar ke UiTM Starlink tu. Kan? Dia macam UiTM Pilah. Dekat Starlink. Dia hantar Starlink ke UiTM Pilah, sorry. Okay, baik. Lepas tu ada brother ni, dia buat peribahasa lah. Dia buat peribahasa, ada jambatan Pilah lah, tapi pilihlah lu Bukit Putih lah. Kan? Cuma saya nak kata di sini adalah, ada sebab Starlink dia hantar ke UiTM Kuala Pilah. Tak perlu infra atau teknikal semua. Tak perlu nak kena kabel, nak kena rancang pemasangan. Cuma bawa asal dah terus boleh guna internet. Dan menteri sendiri dah sebut ini sebagai proof of concept bagi membantu pelajar mendapatkan internet sementara untuk tunggu peruntukan pemasangan akses point wifi campus itu. Jadi siapa yang pilih UiTM Kuala Pilah untuk pasang Starlink, bukan menteri ikut suka, tapi pihak SKMM.
yang dah buat study dan dapati ada kawasan blind spot dalam kampus Kuala Pilah itu. Antara kampus UiTM yang paling ada masalah serius bab internet ini adalah UiTM Kuala Pilah tu. Jadi pemasangan Starlink ni bersifat sementara. Sementara maksudnya apa? Sementara tunggu fiber broadband yang betul-betul boleh digunakan, dah ready, nanti boleh je pindah unit Starlink ni ke tempat lain yang perlu pula, mungkin di kampung-kampung ke di mana-mana saja yang memerlukan, khususnya di tempat pedalaman yang tidak mempunyai coverage yang baik lah. Okey, jadi pasang Starlink ni boleh terus dapat dapat internet kepada end user. Maknanya end user dalam bab ni ada siapa? Sejumlah 2,800 pelajar UiTM Kuala Pilah yang perlukan internet untuk bantu pengajian mereka. 2,800. Saya ulang balik, 2,800 pelajar UiTM Kuala Pilah yang perlukan internet untuk bantu pengajian mereka. Takkanlah anak Melayu, anak-anak Melayu ni, anak belajar ni, anak-anak Bumi Putera, kita nak petikaikan. Mereka dapat internet hari ni, untuk senang nak belajar pun kita nak petikai. Untuk kebaikan pun kita nak petikai. Kalau tak sediakan kemudahan, korang kata kerajaan tak buat apa-apa. Bila dah buat something untuk kebajikan rakyat, untuk mereka ini dapat guna internet, untuk kesenangan mereka untuk telaah dan sebagainya, korang boleh kata pula itu dan ini. Pertikaian nasional ni, semua benda dia tak kena. Betul tak? Menteri dah tulis dalam status awal lagi tentang proof of concept, bersifat sementara dan penelitian SKMM dan apa semualah. Tapi dapat kat walaun tu habis dia seleweng hal Jambatan Pilah dengan Bukit Putus, Unify fiber coverage dan sebagainya. Unify ni bawah KKD. Jadi saya tak faham lah dia orang ni kan, sempitnya sampai dia refuse to see kebaikan yang dibuat oleh orang tu, semata-mata dia tak setuju dengan orang tu. Jadi sebab tu saya tak heran kalau pemimpin diorang ni mencarut, memaki hamun, mengata, kata penyokong sendiri bodoh dan sebagainya, dia happy. Sebab apa? Sebab dia dah jumut dah. Jadi bila dah jumut macam tu lah. Jadi kita lihatlah takkanlah anak-anak muda nak pilih pemimpin yang sebegitu. Dan saya rasa anak muda yang nak undi tu, khususnya pelajar-pelajar ni, ataupun baru first timer nak undi ni, fikir sejenak. Siapa yang boleh tolong ibu bapa kita untuk masa hadapan bila mereka memerlukan? Kita muda okeylah, kan? Tapi kalaulah kita ni pun kita belajar lagi, dan ibu bapa kita di kampung tu pun susah dan sebagainya, memerlukan perhatian pemimpin. Lihat pemimpin mana yang lebih mementingkan rakyat dia. Okey, jadi contoh yang paling nyata boleh mai tengok dekat Pematang Pau. Bila pergi minta bantuan, berbagai alasan mereka bagi untuk mengelak. Tak percaya, tanya orang Pematang Pau lah ni. Orang pergi minta tolong mereka, dia kata suruh pergi minta dekat pejabat DAP. Dah tu hang jadi buat apa? Kan? Seronok sangat menang daripada Nur Izzah dan sebagainya, lepas tu tak reti buat kerja. Jadi hari ni kita nampak tak ada orang lagi nak naik. Naiklah korang. Dapur ada cakap seorang ni. Kadang-kadang boring juga cakap seorang. Nak juga ada lawan. Betul tak? Jadi sekarang ni kita nampak Anwar Musa tidak dipilih sebagai MP. Bukan MP, tidak pilih untuk bertanding di kerusi PRK Kuala Terengganu. Dan ramai yang menjangkakan dia akan terpilih. Tetapi sayangnya dia tidak terpilih. Dia telah ditolak oleh PAS untuk menjadi calon. Kan? Jadi sekarang ni Tun M pula yang mengikut jejak Anwar Musa. Penghijrahan Tun ni ke PAS menurut jejak Anwar Musa dan kebatasan pilihan yang ada.
kerana kebatasan pilihan yang ada yang hari inilah saya nampak. Dan membuatkan PAS ni jadi pilihan utama mereka. Sebab lagi satu, kalau mereka pilih PAS sebab PAS ini ramai penyokong. Berbanding dengan parti lain yang sendu aja kan. Jadi parti yang paling besar penyokongnya adalah PAS. So, kita nampak jaket hijau tersarung dengan di tubuh mereka dan kini ludah lama sudah dijilat kembali. Prinsip dan maruah sudah jadi hal yang kedua lah bagi mereka ini. Dan penghijrahan ini bukanlah satu yang mengejutkan sebab ia telah dijangka sebenarnya. Seawal pertemuan Tun M bersama dengan beberapa pemimpin daripada pembangkang ni dan pertemuan mereka ni daripada 30 April juga bersama dengan Anwar Musa bukanlah bercerita tentang perkembangan politik semasa tetapi tertumpu kepada percaturan itu sendiri, percaturan kuasa. Dan orang yang ada dendam peribadi terhadap UMNO dan Tun pula dia kalau boleh nak jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Itu agendanya daripada dulu sampai sekarang. Okey, sekarang ni kita tahu PN pun dah tak banyak dana. Dia pula sibuk mencari jentera untuk nak bentuk sejentera untuk mungkin bukan untuk sekarang, mungkin bukan untuk PRN ni. Dia sedar kalau dapat 6 lagi pun tak boleh jatuhkan Datuk Seri Anwar, tapi at least they try untuk menyatakan sokongan rakyat kepada mereka masih lagi kuat. Dan dia akan bawa benda ni sampai ke pilihan raya yang seterusnya dan seterusnya kepada PRU yang ke-16. Jadi proklamasi dan Muafakat Nasional juga dilancar untuk menarik sokongan orang Melayu dan Bumiputera. Dan dua watak iaitu Tun dan Anwar Musa ni melakonkan skrip yang jelas sokongan rakyat ditunggang untuk mendapatkan apa? Jadi jika benar perjuangan mereka ini dan PAS terdiri pada iltizam mereka membela Melayu, sepatutnya mereka lebih menyokong kepada kerajaan perpaduan. Sebab kerajaan perpaduan ni kita lihat di dalamnya banyak parti Melayu iaitu Amanah, PKR dan juga UMNO itu sendiri. Betul tak? Jadi perpaduan ni telah begitu menyeluruh. Lebih menyeluruh dalam usaha mengangkat nilai kebersamaan itu sendiri. Tapi itulah sejak bila kita nampak perjuangan mereka ini, Tun dengan Anwar Musa ni berada di dalam landasan yang betul-betul benar. Itu yang saya nak tanya sekarang ni. Jadi proklamasi Melayu ni adakah sekadar perayaan Melayu atau apa? Proklamasi Melayu adakah dia sekadar topeng untuk kita nampak setelah mereka ni menemui jalan buntu di dalam politik. Semenjak kehilangan deposit pada semua kerusi yang ditandingi satu masa. Dan setelah buntu dengan ketandusan cara untuk mengacau kerajaan sekarang ni dan untuk menyibuk untuk kembali berkuasa balik. Jadi terpaksalah cipta proklamasi Melayu. Bagi dia, orang Melayu seperti PKR, UMNO dan Amanah yang tak sebulu dengan dia ni dianggap membenci penyatuan Melayu. Sejak bila pula? Kan? Jadi penyatuan Melayu sebenar sepatutnya bersifat lebih inklusif dan bukannya inklusif yang ditentukan oleh beliau. Jadi kalau PAS ni boleh berlindung di jenama Islam, maka Mahathir ni kita lihat berlindung dengan nama Melayu. Betul? Jadi orang Melayu sendiri dah kenal lah Mahathir ni siapa. Betul tak? Assalamualaikum. Hello. Halo, boleh dengar? Ya. Actually saya cuma nak bagi pandangan sikit lah, bukan nak bagi soalan ke apa. Sebab saya memang menyokong Kak Yani pasal kerajaan perpaduan. Nak saya cuma nak lah sebab